Kita bersama dengan tetamu yang istimewa malam ni sebab dia mungkin macam ini tapi dia banyak rupanya yang nampak sama tapi bukan dia. Ini dia Encik Siraj Jalil iaitu Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Sihat Encik Siraj? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah kan? Baik, jadi saya tahu cerita pasal cyber ni kalau ikutkan dari hari ke hari ada sahaja kes-kes yang kita dengar dan kalau ikut pakar-pakar teknologi pun mengatakan serangan cyber ni berlaku setiap hari dan setiap masa. Jadi saya nak tanya apakah keadaan semasa teknologi di Malaysia sekarang ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamunya saya nak ucapkan juga selamat Hari Wanita kepada seluruh warga negara Malaysia dan terutamanya pada golongan bergelar ibu, golongan yang bergelar isteri dan golongan yang bergelar anak perempuan. Okey, jadi bila kita berbicara tentang serangan cyber ni sebenarnya setiap masa dan tidak ada waktu rehatnya. Sebab dunia cyber ni adalah dunia yang tidak ada waktu untuk tidur. Dan dia keep bergerak dan daripada masa ke semasa dia semakin bergerak, semakin laju. Dan kita faham hari ini teknologi yang terbaru dipanggil generasi kelima teknologi 5G. Okey. So 5G ni telah mempercepatkan teknologi dan masa yang sama kena faham dalam kita mengejar teknologi menikmati faedah-faedah daripada teknologi, di situ jugalah peluang dan ruang daripada penjenayah cyber menggunakan teknologi sedia ada mengambil kesempatan kepada pengguna-pengguna cyber. Okey. Jadi serangan yang disebutkan setiap masa ni sebab kalau ikutkan statistik jenayah seluruh dunia hari ini, jenayah cyber duduk di kedudukan nombor 1. Oh ya. Dan nilai kerugian dari sudut jenayah cyber ni lebih daripada 1 trilion US dollar. Lebih daripada 1 trilion. Dan di Malaysia sendiri ikut statistik pada tahun 2017 lebih nilai kerugian tu di dalam dunia cyber melebihi 1 bilion ringgit. Yeah. Jadi bayangkan dahulunya orang memikirkan jenayah untuk merompak, pergi memerah keringat, kederat dan sebagainya untuk memecah bank. Berhadapan dengan risiko dikejar polis dan sebagainya. Hari ini penjenayah cukup senang dia duduk depan komputer. Dia minum kopi dan sebagainya. Dia hanya faham tentang coding, programming dan dia boleh menggunakan teknologi untuk mengambil duit dan sebagainya. Lebih banyak tanpa ada ancaman macam tu. Betul lah. Jadi sebenarnya penggodam ni sasaran mereka kalau kita tahu ya kita menggodam individu, menggodam organisasi. Jadi dari pandangan Cik Siraj sendiri di Malaysia, sasaran penggodam ni mensasarkan kepada golongan macam mana? Dia tidak mengira sesiapa pun sebenarnya mangsa. Dan sudut jenayah cyber ni tidaklah berkata tentang hanya sekadar hackers. Tidak bercerita tentang dia dihack itulah jenayah. Itulah mangsa jenayah. Dan kalau diambil dari sudut hackers itu sendiri, tidak semestinya dia nak hack seseorang itu adalah untuk mengambil duit. Ataupun mengambil sesuatu benda yang berharga. Dia ada sudut nilai wang ringgit. Tapi hacking juga adalah tindakan dia untuk mengambil maklumat data peribadi. Terlibat juga dari sudut dia ingin mengancam ketenteraman seseorang itu. Dia hack email orang tu, dia gunakan akaun Facebook orang tadi untuk membuat posting-posting yang salah ataupun menghuru-harakan sesebuah organisasi ataupun individu. Jadi hackers ni pula untuk makluman dia ada 3 kategori sebenarnya. Dia ada white hackers, dia ada grey hackers dan dia ada black hackers. Putih, kelabu dan juga hitam. Okey, yang putih ni dipanggil hackers yang biasanya dia suka kacau, dia suka nak crack puzzle ataupun sistem cyber ni untuk nak bagi tahu pada pemilik pada sistem tadi akhirnya adalah sistem dia tu tidak selamat. Okey, dan dia selalu mencari cabaran. White hackers ni sebenarnya bagus dan mereka ni biasanya duduk dalam industri cyber security. Di mana-mana organisasi, baik kerajaan, baik swasta, dan mereka ni sangat berguna lah. Dan grey hackers ni adalah tapagar. Dia ada possibility menjadi sangat baik untuk membantu organisasi dalam cyber security dan pada masa yang sama dia ada potensi juga untuk jadi black hackers. Okey, dan black hackers ni semestinya tidak beretika lah. Dan mereka ni yang biasanya pergi hack sistem bank,
mencuri duit daripada sistem perbankan, mencuri duit daripada akaun-akaun bank peribadi, dan mencuri maklumat email dan dihack password email orang, dan apa saja tindakan yang jahat berlaku dalam industri cyber ni oleh hackers, biasanya dibuat oleh black hackers ni, yang menyebabkan kerugian kepada mana-mana pihak. Okay, jadi tadi Encik Siraj tadi ada cakap pasal mencuri data peribadi. Data peribadi ada harganya ke macam mana? Data peribadi ni ada harga. Kadang-kadang dia ada banyak asbab data peribadi. Di Malaysia kita ada Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia, JPDN. Data peribadi ni bagi orang yang dia rasa diri dia tidak rasa, mungkin dia rasa duit dia tak banyak, dia rasa dia tidak. Sebenarnya data peribadi semua orang adalah sangat berharga. Baik dia ni ada duit yang banyak, kaya, ataupun dia ni seorang yang miskin. Data peribadi dijual bukanlah dalam satu. Maknanya dijual satu maklumat seseorang. Biasanya dijual dalam packs. Contohnya kita berdaftar dengan sebuah organisasi perbankan. Dan benda ni boleh berlaku, hackers pergi crack sistem dia, ambil semua maklumat klien ataupun pelanggan bank tadi. Maknanya dia akan ada dapat maklumat nama, IC, email, alamat, berapa pendapatan dia sebulan, berapa kad kredit yang dipakai, limit. Kerja di mana? Okey, bekerja di mana dan sebagainya. Maklumat tu biasa di-pack dalam satu amount, contohnya ada 1 juta pelanggan. Sebagai contoh bank A. 1 juta pelanggan ni dijual dengan nilai mungkin satu selama 20 sen. Jadi bayangkan berapa nilai itu dijual, satu klien, 1 juta kali 20 sen. Ada berapa banyak perniagaan di dunia ni memerlukan senarai itu untuk tujuan marketing. Contoh yang memerlukan senarai itu? Contoh syarikat jual hartanah. Okey. Sebab dia nak pergi pada klien yang terus, yang contohnya kalau dia pergi secara random, klien ni kita tak tahu dia tu ada kemampuan kewangan yang cukup ataupun tidak. Sekiranya dia dapat maklumat, contoh dia minta maklumat berkenaan siapa yang ada kad kredit mencecah had limit RM100,000. Jadi bayangkan kalau Syirah sendiri seorang peniaga, pemilik kepada produk yang bernilai satu produk tadi RM2,000. Jadi maknanya bukan semua orang mampu membeli barang berharga RM2,000 tadi. Jadi kita nak orang yang ada kemampuan kewangan, yang mana kita boleh hantar pesanan SMS, WhatsApp, marketing tools yang boleh digunakan kepada terus sasaran. Jadi nombor telefon, email dan juga nombor IC kita sangat important. Itu dari sudut hacking. Ada dari sudut yang mana kita sendiri yang bagi maklumat. Okey, di MCCS ni kita ada contohnya dia ditipu dari sudut pinjaman online. Pinjaman KWSP. Dia sendiri bagi maklumat berminat untuk membuat pinjaman melalui satu iklan di Facebook. Jadi dia bagi maklumat dia dan sebagainya, akhirnya penjenayah tadi berhubung dengan dia dan masukkan dia dalam zon manipulasi. Akhirnya dia tertipu. Baik, makin lama makin hangat. Kita akan berehat seketika. Untuk berehat yang kali yang pertama, kita akan kembali selepas ini.
RM50,000? Oh, saya bilang RM50,000 je betul-betul lah. Tahniah lah weh. Sudah macam menang dah dapat RM50,000. Jadi saya belanja Tengok, apa lah? tengok mesej dia. Ini macam tipu je ni. Ni scam ni. Tengok link dia. Kau boleh dapat ke game? Sama kan? Sama. RM1,000 lagi. Bulan ni kau belum scam lah. Kalau tak bakin kau dah kahwin 4 dah. Ke abang jadi kat saya? Tak adalah. Buat kerja lah. Dah tentu hujung bulan dapat gaji. Senang je nak menang. Kenapa kau tak tekan? Baik, itu dia kehidupan seorang hacker 24 jam. Tak tidur, buat kata Cik Siraj kita. Jadi Cik Siraj, saya nak tanya. Rakan-rakan saya ni ramai yang berniaga. Melalui online dan sebagainya. Dan mereka pernah ditawarkan oleh seseorang di mana menawarkan database 10,000 orang pengguna untuk mereka gunakan sebagai, macam Cik Siraj cakap tadi, sebagai marketing tools untuk mereka berniaga. Bagaimana cara ni? Macam mana kalau mereka menggunakan database yang dibeli ni, adakah mereka akan bersalah juga? Ataupun macam mana pihak Cik Siraj memberikan penerangan kepada orang yang di luar sana, jangan gunakan database yang dijual ni. Macam mana Cik Siraj? Okey, berkenaan database ni, dalam amount yang banyak, saya dapat maklumat daripada perbincangan bersama dengan pihak polis. Kebanyakannya isu tentang data yang bulk, yang banyak, 10,000 tu sikit lagi. Ada yang 1 juta lebih. Wow. Saya pernah tengok 4 juta lebih database. Biasanya adalah tindakan jenayah oleh individu dalam organisasi. Sebagai contoh, individu yang ditugaskan menjaga sistem maklumat di dalam organisasi terbabit. Saya ambil contoh lah, ambil situasi sebagai contohnya di dalam RTM. RTM ada bahagian sistem yang mengawal senarai kaki tangan di dalam RTM. Yang mana database dikemas kini di dalam sistem RTM akhirnya diberikan kepada bahagian yang menjaga mengawal database RTM sendiri. Ada tindakan pekerja di situ mengambil peluang dan kesempatan menyedut maklumat data tadi, dia hanya copy saja dan tidak terkesan terhadap sistem tadi dan memberi data tadi kepada orang awam atau menjual kepada pihak ketiga. Dan tindakan ni sebenarnya masih lagi bagi pihak saya tidak diberikan satu gambaran yang serius di peringkat kerajaan maupun di peringkat publik. Dan tindakan ini biasanya penjenayah mudah terlepas sekiranya tidak diambil berat. Dan kita minta sebagai contoh, kalau melibatkan penjawat awam itu sendiri, mungkin pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah boleh terlibat dari sudut unit cyber ni. Dan masih lagi kurang nampak dari sudut MCCS ni pun kita masih tidak nampak lagi pelibatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam menggerah tenaga dalam tindakan mereka ni mengambil kesempatan terhadap database pengguna. Database pengguna ni sangat penting. Betul. Sangat penting. Betul. Dan dia boleh membuatkan seseorang tu dicanang kepada orang ramai. Apa yang dia ada, berapa duit yang dia ada dalam akaun bank, berapa nilai kad kredit dia, berapa nilai tanah yang dia ada. Jadi kita punya privasi sebenarnya di dalam dunia cyber hari ini 2019 sebenarnya tidak selamat. Dan kita sentiasa dalam keadaan tidak selamat. Dan kalau kita memikirkan teknologi itu adalah selamat, sedangkan teknologi itu dicipta oleh orang sendiri. Betul. Kan? Bagi pihak kita adalah tidak selamat. Sepanjang masa kita tidak selamat. Jadi kitalah individu yang perlu mendidik orang di sekeliling kita tentang benda ini tidak selamat. Terutamanya kalau kita ada anak-anak, kita ada keluarga, patutnya kita memberi maklumat tentang pentingnya jaga data peribadi kita, pentingnya apa yang kita tengok dan apa teknologi yang kita terima, sebab semua ni kita yang akan bayar balik. Okey, baik. Saya tertarik dengan memberi penerangan kepada ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita tentang kecurian data ni. Jadi bagaimana kita nak tahu ciri-ciri seorang hacker ataupun scammer ni? Macam mana kita nak tahu? Mungkin daripada segi soalan dia ataupun mungkin ini trik dia, terms dia yang ada satu terms yang diorang gunakan untuk menjerat kita. Ada tak? Dia kalau kita tengok dalam video yang di preview oleh RTM tadi, hackers sebenarnya kita pun boleh jadi hackers. Semua orang boleh belajar jadi hackers, dan dengan ada teknologi hari ini kita ada YouTube, kita ada sumber informasi dengan Google.
semua orang yang tak reti hacking ni dia boleh jadi hackers. Dan asas kepada hackers, bukan semua hackers tu jahat. Macam saya cakap tadi, ada white, grey dan juga black. Putih, kelabu dan juga hitam. Hackers yang dalam zon hitam ni, dia bukan dalam zon dia menipu. Hackers dan scammer ni dua benda berbeza. Scammer ni penipu, biasanya dalam struktur dia menawarkan memenangi pertandingan, memenangi cabutan bertuah, SIM card dia terpilih, dapat cabutan bertuah, ada pam minyak bagi duit 50,000. Itu benda yang too good to be truth. Kita tengok too good to be itu, tapi kadang-kadang kita kesian pada ada individu yang naif. Dia mungkin dia tidak refer pada orang lain, dia rasa benda tu kali pertama dia terima, Teruja lah. dan dia rasa teruja dan dia ikut instruction. Ada sesetengah, contohlah, mungkin kita tak boleh nak buat tutorial dekat sini. Tapi kalau kadang-kadang contohnya kita nak mengesan individu, kita boleh kesan melalui IP address dia. Dan IP address ni kita boleh kesan orang tu kadang-kadang melalui apa yang kita tekan daripada SMS yang kita terima. Okey. Sebab contohnya konten dia tulis tu gambar ayam. Okey. Kita suka ayam, dan kita tekan pada gambar tu, dia pergi pada link memang gambar ayam. Sebenarnya bila kita tekan link kat situ, kita punya IP address automatik dah dapat detect. Nama handphone kita, maklumat handphone kita semua dah ada dapat. Okay. Dan benda tu aplikasi yang diberikan secara percuma pada public. Tak boleh nak bagi Kita ambil tekan je. Tak boleh bagi terbuka lah di mana lawat. Maknanya tindakan itu adalah benda yang semua orang boleh access to be a hackers. Dan hackers, macam saya cakap tadi, dengan scammer ada dua benda beza. Scammer ni bagi saya dua-dua jahat lah. Black hackers dan juga scammer ni dua-dua bagi saya adalah individu yang tak memberi manfaat pada komuniti. Kena berhati-hati dengan dua pihak. Yang scammer adalah too good to be true, dan kalau hackers ni, kalau ada apa-apa maklumat jangan sebarkan secara mudah. IC kita papar secara mudah. Kita kongsikan IC kita melalui WhatsApp pun tak bagus. Kita kadang-kadang kalau nak email pun kita email IC kita tidak palangkan. Paling apa-apa pun maklumat peribadi itu sangat penting. Okey. Baik, kalau diberikan skala dari 1 hingga 10, berapa yang Encik Siraj boleh bagi dia punya bahayanya scammer dan hacker macam tu di Malaysia? Bahayanya scammer dan hackers di Malaysia bagi saya 10. 10 per 10. Sebab kita terlalu di mudah Malaysia, minta maaf, sebab di Malaysia cyber law kita masih di tahap yang tidak begitu memberansangkan. Sebab banyak jenayah, terutamanya dari sudut scammer, dia duduk dalam zon Kuala Putih, akhirnya dia mudah dengan lepas. Dia ada duit dan dia boleh membayar orang lain, merasuah pihak penguasa dan sebagainya. Jadi itu dan kalau kita tengok by sejarah pun, scammer ni siapa yang pernah ditangkap dan didakwa? Dan banyak juga kalau kata scammer dari sudut dunia cyber ni, kita pun tidak kenal. Anonymous. Contohnya dia scam menggunakan telefon. Sekarang kita ada Makau Scam sebagai contoh. Makau Scam kita pun tak tahu individu. Kita mendengar suara tapi kita tidak tahu. Dia naik nombor telefon tapi dia menggunakan voice over internet protocol. So nombor tadi pun tak boleh didetect sebab nombor tu diedit dan panggilan menggunakan talian internet. Maknanya nak mencari penggodam ni benda yang mustahil atau boleh? Masih boleh. Penggodam biasanya mudah dikesan oleh penggodam sendiri. Oh, macam tu. Kalau kita bukan penggodam, amat mustahil lah untuk kita kesan. Bermakna penggodam ni baik atau jahat? Penggodam macam saya cakap tadi ada 3 kategori tadi. Putih, kelabu dan juga hitam. Ya. So penggodam dalam zon hitam ni yang paling bagi jahat lah. Dan mereka ni juga biasanya bila dia membuat satu urus niaga, dia menggunakan laman sesawang, kebanyakannya akan menggunakan laman sesawang dipanggil dark web. Okey, dark web ni pula nak akses dia pun bukan macam kita pergi ke Google, maknanya pergi www.google.com. Dia dipanggil tu World Wide Web. Maknanya web yang terlampau asas surface. Dan dark web ni adalah satu tempat melayari yang mana perlu aplikasi tertentu untuk akses. Dan urus niaga di dalam tu hanya melibatkan kebanyakannya hackers dan juga dalam pasaran gelap. Mereka yang terlibat dari sudut jual urus niaga barang-barangan yang haram lah, dadah, jual wanita, jual dan sebagainya. Dalam itu, dan urus niaga pun digunakan sehingga tahap menggunakan Bitcoin untuk buat urus niaga. Jadi macam mana kita nak kesan, daripada nama pun kita tak tahu, website address pun kita tak tahu, sehingga kepada penggunaan mata wang yang tidak boleh dikesan. Di mana siapa yang membayar, siapa yang membeli dan siapa orang yang mencipta struktur tadi.
Baik, maknanya nak memastikan keselamatan sistem kita, kita pun memerlukan pakar penggodam ke macam mana? Betul. Dipanggil pakar ni biasanya duduk dalam zon cyber security. Kita di Malaysia ada cyber security Malaysia. Kita ada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Bagi saya kerajaan perlu peka dan perkasakan lagi struktur ini sebab kita sudah masuk ke teknologi 5G. Betul. Generasi kelima. Kita punya dunia cyber kita dah generasi kelima. Bila masuk ke generasi kelima, maksudnya kalau faham definisi apakah teknologi 5G, saya boleh gambarkan. Contohnya, kita boleh akses internet di dasar laut. Kita boleh akses internet di dalam gua. Di dalam bangunan ini pun boleh. Penetration internet tu boleh. Dan internet dalam sudut 5G, dia nak buat internet, capaian internet tanpa sepadan. Jadi dalam keadaan teknologi itu yang cukup jauh, saya setuju dengan satu ucapan daripada kita punya Tun Daim berkenaan kita kena akan, dia tidak berapa setuju dengan teknologi 5G sebagai contoh. Apa yang kita gunakan, teknologi yang kita terima adalah apa yang kita bakal bayar kesannya daripada teknologi itu tadi. Dan dari sudut itu juga, sekiranya kita terima teknologi, the technology acceptance, so pemerkasaan, penguatkuasaan perlu dianjakkan lebih besar. Saya tahu berapa jumlah contohnya bahagian siasatan jenayah cyber di Bukit Aman sendiri. Berapa orang jumlah penjawat awamnya? Di SKMM berapa jumlah penjawat awam? Bagi saya dengan jumlah pengguna cyber di Malaysia, ada 25 juta pengguna internet di Malaysia by 2018 dan contohnya pengguna media sosial sendiri ada 24 juta pengguna media. Tolak budak-budak je. 75% daripada rakyat Malaysia adalah pengguna media sosial aktif. Maksudnya kalau harapkan 100 orang untuk kawal 24 juta, macam mana? Sedangkan contohnya Jabatan Pengangkutan ada 9,000 lebih staf. Nak kawal ada lebih 27 juta kenderaan didaftarkan di dalam JPJ. Tu 9,000. Ini kan dalam dunia cyber. Nak buat kawalan 24 jam yang tidak ada waktu tidurnya. Bayangkan berapa kritikalnya sebenarnya di Malaysia. Itu pandangan dia sudut pihak Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Dan kami perlu duduk dalam zon yang kita panggil memandang sudut negatif. Kita panggil risk management side. Supaya kerajaan dan pihak swasta yang mengejar teknologi, yang cuba memberikan gambaran mencari duit dari sudut pencapaian teknologi, kami perlu memandang apakah negatifnya sekiranya kita terima semua. Betul-betul. Tadi saya nak bersambung dengan Cik Siraj tadi. Tengah panas ni. Dunia kripto, Cik Siraj. Sekarang ni kat Malaysia, kat mana-mana saja pun orang menggunakan kononnya mata wang digital. Lebih selamat daripada mata wang sekarang. Dan boleh diurus niaga secara cyber ataupun secara alam maya, mendapat pulangan yang berlipat kali ganda. Tetapi ada juga segelintir yang ditipu dalam dunia kripto ni. Macam mana cerita dia, Cik Siraj? Betul. Dia sebenarnya mata wang digital ni ramai juga orang confuse, keliru. Dia ingat bila sebut kripto ni Bitcoin terus. Ada orang cakap bila kripto ni dia blockchain lah. Ada sebut dia datang daripada teknologi blockchain. Okey. So blockchain ni adalah rantaian ledger, data dan dia digunakan adalah untuk nak overcome hackers punya isu lah. Okey. So hackers ni dia boleh attack sistem dan dia boleh merosakkan sistem. So orang tak tahu bila masa kadang-kadang hackers ni attack that system. Contohnya saya ambil data yang kritikal. Dalam Polis Diraja Malaysia sebagai contoh, ada maklumat tentang rekod jenayah seseorang. So bayangkan hackers, kemampuan hackers sekiranya tahap tinggi lah. Dia di Malaysia alhamdulillah PDRM security sangat tinggi. Saya ni bagi gambaran contoh. Maknanya dia hack sistem dan dia delete maklumat tentang rekod jenayah seseorang. Bayangkan berapa nilai kewangan yang dia boleh buat urus niaga dengan individu terbabit. Maksudnya orang yang dah memang biasa buat jenayah, tiba dia dapat clean slate punya kaedah untuk bersihkan nama dia daripada jenayah. Kalau orang tu dia, bagi saya sanggup bayar pun untuk orang tu. Jadi wujudnya teknologi blockchain diwujudkan supaya sistem-sistem sebegini dapat diatasi. Dia rantaian ledger, simpanan data dan dia berangkai. Maksudnya satu kali hackers buat cubaan untuk menggodam, jadi yang pengawal sistem boleh tahu maknanya ada cubaan. Boleh nampak. Dan saya boleh gambarkan apakah blockchain ni sebagai contoh, kita tulis satu maklumat pada buku 555. Okey. Tulis dalam tu Abu hutang RM20. Okey. Okey, bayangkan buku tu automatically dia copy pada 1000 buku 55 yang lain. Maksudnya bila seorang penggodam, dia godam buku yang pertama tu, dia ada backup lagi 999 lagi. Jadi secara tak langsung bila sistem dibuka, automatically nampak, secara tak langsung dia akan nampak, oh ini dah pernah ada cubaan digodam. Itu teknologi asas blockchain. Tetapi bila pada dalam tahun 2000, saya tak ingat lebih kurang tepat,
wujud seorang individu dipanggil Satoshi Nakamoto. Cuba melengkapkan teknologi blockchain ni dengan kaedah untuk menjadikan dia sebagai platform mata wang. Dijadikan mata wang digital. Jadi wujudlah Bitcoin. Nama. Bitcoin ni salah satu jenis mata wang digital. Wujudlah Bitcoin yang pertama dan digunakan untuk urus niaga. Dan hari ini dia adalah mata wang utama digunakan pakai dalam platform dark web tadi. Yes. Okey. Sebab sifat dia adalah selamat. Dia tidak boleh dihentam, dirosakkan ataupun cuba diatasi dia punya maklumat. Jadi penggunaan mata wang digital di Malaysia seakan dilihat lebih daripada tahap penerimaan teknologi blockchain. Rakyat Malaysia lebih nampak sehingga tahap pula blockchain ni adalah pelaburan yang boleh menjanjikan pulangan yang tinggi dan sebagainya, sehingga wujudlah individu ataupun pihak-pihak tertentu mengambil peluang menggunakan elemen Ponzi scheme dan sebagainya. Wujudlah satu skim pelaburan yang mana benda tu tidak ada asasnya di negara. Maksudnya dia orang manipulate sistem. Okay. Sebab di dalam Persatuan Pengguna Cyber kita ada kes tadi. Sebagai contoh, berlakunya satu gerakan dipanggil sistem BitKingdom tahun 2015-2016. Yang mana sistem BitKingdom ini telah dalam setahun je pergerakan dia. Kan? Dan dia telah menarik pelaburan lebih 75,000 orang dan dia menggunakan kaedah pendepositan Bitcoin. Maknanya seseorang tukar duit, dia boleh hidden daripada lesen. Contohnya di Malaysia ada ATA deposit, illegal deposit taking punya ATA. Jadi di Malaysia ni dia dah terlari daripada situ. Disebabkan menggunakan itu, minta individu yang nak menyertai pelaburan tukar pada mana-mana tempat yang boleh tawarkan Bitcoin, masukkan Bitcoin dalam sistem dan akhirnya dalam satu masa tutup sistem tu dan orang yang dah melabur tu gigit jari lah. Gigit jari. Dan alhamdulillah kes ni masih berjalan di dalam Persatuan Pengguna Cyber ni. Dan banyak juga isu, sebagai contohlah kita tengok mereka ni dalam zon Kuala Putih. Kita melabelkan dalam zon Kuala Putih lah penjenayah ataupun mereka yang memanipulasi mata wang digital ni. Mata wang digital dilihat bagus, tapi di pihak MCCA kami tak setuju. Sebab kami tak setuju mata wang digital yang insya-Allah saya kalau dimaklum daripada Kementerian Kewangan bulan ini garis panduannya dikawasi oleh Suruhanjaya Security SC. Jadi dari sudut asasnya kita tidak nampak apakah keperluan yang mendesak terhadap rakyat Malaysia menerima mata wang digital ni. Sedangkan saya yakin Syirah sendiri ada mata wang digital. Tak ada, saya tak pernah. Dan kita rasa benda tu kita dengan teknologi hari ni sudah ada e-wallet oleh perbankan Maybank dan sebagainya. Kita ada e-wallet juga daripada sebagai contoh Touch 'n Go. Ada sistem itu pun tak habis di venture, kita nak tambah satu. Dan isu utama mata wang digital ini adalah yang mana semua orang setuju tidak dapat diselesaikan adalah bagaimana sekiranya digunakan mata wang digital tadi yang bersikap tidak ada penama digunakan untuk pembayaran rasuah. Sebab sifat mata wang digital boleh diserapkan dalam satu peranti. Kalau kat market dia ada Trezor pendrive. Masuk dalam Trezor pendrive, saya pergi jumpa dengan pihak sebagai contoh. Saya berjumpa dengan pihak nak melobi projek. Projek bernilai 1 bilion ringgit sebagai contoh. Dan saya bagi nilai rasuah 100 juta dalam satu pendrive. Itulah nilai wang mata wang digital yang ada kat dalam pendrive. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya saya pening fikir sebenarnya kalau kita kirakan wang-wang fizikal, kita nilai mata wang Malaysia ada naik dan ada turunnya. Macam mana pula dengan Bitcoin? Kukuh ke? Bitcoin itu yang menjadi spekulasi dunia. Dan saya tidak faham kenapakah negara kita perlu membuat garis panduan seakan menghalalkan mata wang digital ini sedangkan keperluannya tidak mendesak. Banyak lagi keperluan mendesak berkenaan negara kita ni yang perlu sebagai contoh Kementerian Kewangan ambil maklum. Supaya benda ini dikaji teliti dan saya difahamkan kerajaan Malaysia telah mengkaji seawal 2013. Takkanlah semudah itu tahun 2019 ini nak terus laksanakan sedangkan kita bakal menjadi negara pertama yang menghalalkan mata wang digital di negara ni. Dan saya pernah memikirkan, bayangkan sekiranya berlaku di Malaysia adalah negara pertama yang menghalalkan pertukaran mata wang digital. Money changer tadi, pertukaran mata wang digital. Kita bakal menjadi tarikan oleh seluruh dunia untuk membawa Bitcoin dalam hard drive dia, cross border, masuk Malaysia. Dan kita tak tahu siapa yang beli bangunan di Malaysia, membeli aset-aset dalam negara kita dengan hanya membawa pendrive.
Betul. Hard disk. Di dalam itulah nilai mata wang digital yang dibawa. Mak- Dan dari sudut nilai harga, macam tadi maksud Syirah juga sampai tadi, harga dia pun tidak ada satu badan sebenar yang mengawal harganya. Sebagai contoh mata wang pasaran saham, kita ada Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ada juga Suruhanjaya Security. Tindakan syarikat yang membuat insider trading, membuat false statement, benda itu dikawal. Ada maknanya badan pihak penguasa. Sebagai contoh mata wang digital ni, wujudnya asas adalah untuk decentralize perkataan. Penyahpusatan. Bagaimana seseorang ataupun sebuah organisasi cuba nak pusatkan benda yang dicipta untuk tidak dipusatkan. Bagi saya itulah yang menjadi menyukarkan, dan mana-mana pihak dalam dunia pun, dan kita boleh ambil contoh kenapa Amerika sendiri pun tidak mengambil benda ini sebagai satu pertukaran yang menjadikan dia garis panduan yang dah tetap. Dan kita sekarang di Asia Tenggara, di negara Asia, kita bakal nak jadi negara yang betul-betul. Bagi saya ada satu benda yang kerajaan perlu kaji semula dalam nak meletakkan di garis panduan. Dan di pihak kita bertegas selagi sehingga penduduk di luar bandar tidak faham apakah itu mata wang digital, tidak menjadi keperluan. Oh, jadi sebenarnya apa yang menjadi penarik pengguna untuk join? Dia dari sudut pelaburan, nilai pelaburan mata wang, dan benda itu dibuktikan daripada tahun 2015, 16, 17 dan sehingga ke tahun ujung tahun 2017, nilai sebagai contoh mata wang digital yang pertama dipanggil Bitcoin pernah mencecah sehingga RM80,000. Jadi itu menarik minat kepada banyak pihak untuk mengkaji sebenarnya. Sedangkan kita tidak tahu siapakah pencipta mata wang tersebut. Hanya tahu nama tapi tidak pernah appear in public mengaku dia adalah pencipta sebenar. Jadi bayangkan kita nak buat sesuatu, perlulah tahu asas pokoknya daripada manakah salah silah struktur tadi. Jadi berlakunya pada hari ini benda yang dibuat dalam keadaan kita tidak tahu punca sebenar. Saya setuju, DMCCA setuju, Persatuan setuju kerajaan menerima teknologi blockchain. Tapi tidaklah kepada mata wang digital menjadi keutamaan yang kritikal sehingga nak buatkan satu garis panduan yang membenarkan orang membuat pertukaran mata wang, kerana risiko terlalu tinggi. Apakah gunanya Anti-Money Laundering Act sekiranya mata wang digital tidak dapat dikesan digunakan secara berleluasa di negara kita? Apakah gunanya penggubalan wang haram? Kerana nilai mata wang digital nilainya cukup tinggi. 10 juta baru berapa Bitcoin? Ringgit. Jadi itu yang bakal mendatangkan masalah. Baik, Cik Siraj. Di laman sosial masih lagi berleluasa individu yang membuat tutorial, mencari lagi orang-orang untuk melabur dalam Bitcoin dan sebagainya, dan juga personal coaching. Jadi apa tindakan daripada pihak penguasaan dan juga daripada persatuan sendiri, bagaimana? Okey, bagi tindakan untuk individu yang nak buat laporan, laporan boleh dibuat pada pihak Polis Diraja Malaysia, ataupun boleh buat laporan kalau hari ini memandangkan garis panduan tu diurus oleh Suruhanjaya Security. Boleh, sebagai contoh, ada sistem pelaburan berasaskan mata wang digital. Tak kisahlah apa-apa nama, AB Coin ke, CD Coin ke, EF Coin. Ada coin-coin tadi, boleh laporkan pada Suruhanjaya Security. Laporkan terus pada Suruhanjaya Security. Dan pernah ada kes kita baca yang mana Suruhanjaya Security hold terus the account, buat pemulangan semula pada mangsa untuk bayar balik. Dan benda tu itu ada good lah, maknanya kebaikan, maksudnya SC mengambil tindakan dari sudut itu. Tapi asas sekiranya orang tu ditipu, sekiranya dia sudah pun dia rasa sudah ditipu. Saya sendiri pun ada dalam beberapa grup WhatsApp pelaburan-pelaburan ni. Jadi kita tengoklah tindakan asasnya. Yang pertama, elakkanlah. Kalau boleh elak, jangan terlibat langsung dalam skim yang dipanggil pelaburan mata wang digital. Kalau boleh, elakkan terus. Jangan terlibat terus. Jangan disebabkan rasa nak tamak, nak cuba cepat kaya tu, elakkan terus. Dia sama je sistem dengan mata wang Ponzi scheme yang lain sebelum ni. Cuma subjek dia gunakan mata wang digital. Yang mana modal syarikat lebih murah lah. Dia hanya hire satu sistem developer, dia developer buatkan mata wang digital yang kadang tak wujud. Okey, jadi kalau dah sekian ditipu, pergi pada pihak Polis Diraja Malaysia dan make sure laporan polis anda tu tepat. Jangan pergi buat emosi. Maknanya pergi ke pihak Polis Diraja Malaysia, pergi ke balai polis, buat report, ikut emosi. Saya ini dan sebagainya. Ujungnya sampai lupa nak tulis, saya sebenarnya telah diperdaya, telah pun ditipu ataupun apa, dan mohon supaya pihak Polis Diraja mengambil tindakan Akta 420 panggil Financial Act terhadap individu. Dan dalam sekiranya dia ditipu dalam struktur seakan ada pelbagai peringkat. Ada level A, level B, level C, level D dan sebagainya. Pastikan dia buat laporan kepada setiap peringkat di atasnya. Dan sekiranya ada yang nak cuba juga masuk,
Saya tak nak menghalang, tak boleh nak menghalang. Kalau boleh, Itu atas jangan dia. masuk. Tapi sekiranya nak juga masuk, make sure masuk dengan awal ni, ambil semua gambar transaksi kewangan anda. Sebab itu adalah bukti paling kuat sekali sekiranya dia ditipu. Okey, Kan? baik. Tadi soalannya tadi tertumpu pada tutorial ataupun di laman sosial FB, Twitter dan sebagainya yang mencari orang untuk melabur ni. MC, apa tindakan MC buat? Adakah blog tutorial ni ke ataupun macam mana, ada tak tindakan? Pada tahun 2016 ataupun 2017 tak silap saya, dia pernah Facebook sendiri pernah ban periklanan matuan digital. Termasuk juga Google melalui YouTube, termasuk juga di big player kat dalam cyber industry. Tapi lepas tu disakan berjalan balik. Mungkin pembayaran yang tinggi daripada pihak-pihak yang dalam industri tu. Dan pada pihak MCCA juga pula kita nak MC supaya mengambil tindakan tegas terhadap periklanan. Kalau bab periklanan kita dah bercakap di Bernama 3 hari lepas, di hari Rabu yang lepas. Periklanan aktiviti haram tajuk dia. Iklan di Malaysia ni di dalam fizikal ada yang kawal, dipanggil pihak berkuasa tempatan. Betul. Kalau di bangsa mungkin Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur tu di BKL lah. Maknanya kena bayaran, kena ada lesen dan sebagainya. Kita juga menggesa kerajaan buat persidangan meja bulat, mungkin di bawah Kementerian Komunikasi, supaya melesenkan semua lesen periklanan. Sebab apakah bezanya periklanan dalam TV dengan media sosial? Betul. Di dalam tu adalah percuma dan dia boleh olah sendiri. Di dalam TV itu memberikan satu struktur organisasi, memberi pulangan pada kerajaan, cukai dan sebagainya. Tapi dalam media sosial ni tidak ada lagi kawalan yang betul berstruktur tentang periklanan digital. Periklanan digital ni sebenarnya salah satu memberi income pada negara, yang kedua je perlu diwujudkan supaya mengawal periklanan yang tidak betul. Produk yang katanya ABC dia buat exaggeration dia. Kalau di TV ni iklan tu dipantau, ada tapisan dan sebagainya. Kalau di dalam media sosial, di dalam media cyber ni, siapa yang mengawal? Dia buat sendiri je lah. Jadi kalau berbalik pada topik tajuk bagaimana periklanan tutorial itu dia buat, sekiranya tidak ada badan penguasaan yang mengawal khusus kepada periklanan itu, bagaimana kita nak mengekang? Betul. MCCA tidak ada kuasa. Kita hanya boleh bersuara mencadang pada pihak kerajaan dengan selantangnya lah. Okey. Itu saja yang kita mampu buat. Supaya kerajaan peka. Cyber ini adalah apa yang kita buat hari ini adalah memberi kesan kepada generasi yang mendatang. Saya ada anak-anak yang mana anak hari ini adalah generasi kita panggil tak tahu dah Gen Z, Gen AA ke apa tak tahu. Jadi generasi umur 7 tahun 8 tahun hari ini ada generasi yang lahir terus celik dalam dunia cyber. Kita ada generasi yang melalui zaman handphone 3310 tu mahal. Masa handphone 3310 tu RM2,000. Hari ini bagi free 3310 kita tak nak. Kan? Dan hari ini adalah dunia siapa tak pakai handphone kita nampak dia macam kau ni biar betul tak pakai handphone. Kan? Jadi itu ini dunia hari ini. Dulu siapa pakai handphone dipandang orang kaya. Hari ini siapa pakai handphone tak pakai handphone adalah orang yang kita pandang macam tak betul. Betul. Inilah dunia yang sebenarnya dalam keadaan yang cepat. Dalam tempoh 6 ke 7 tahun ini peredaran masa tu membuatkan kita dah terbalik. Mungkin dunia akhir zaman. Okey. Bercakap tentang teknologi ni, kita dah nak masuk 5G ni, 5G ni. Jadi macam mana dia punya security ataupun keselamatan untuk kita menghadap ke arah 5G ni? Keselamatan terhadap 5G, apa-apa teknologi lah, tapi kita fokus pada 5G. Itu adalah teknologi terbaru dan kita boleh kita sendiri adalah orang yang membayar teknologi. Sebagai contoh, kita menggunakan handphone hari ini, dulu nak masuk passcode tu tekan 1 2 3 4 5 dan 6. Kemudian datangnya teknologi thumbprint. Kita masukkan jari kita kat dalam handphone. Sampai satu masa kita masukkan biji mata kita dalam handphone. Sampai satu masa hari ni kita masukkan muka kita. Kita scan. Kan ada banyak handphone yang canggih hari ni menggunakan VR, AR, augmented reality. Masukkan tak tahu lepas ni dia scan satu badan kita masuk dalam handphone. Akhirnya jadilah kita badan kita pun kita masuk dalam handphone. Kan? Jadi kalau pernah tengok cerita di yang ada kartun, saya pernah tengok cerita Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph tu very good, sangat bagus, dan dia menggambarkan individu di dalam tu yang mana mungkin cyber security Malaysia cuba gambarkan warga negara cyber, warga negara digital. Jadi di dalam dunia cyber tu sebenarnya kita seperti ada di dalam fizikal ini. Kalau kita menganggap dunia cyber tu tak apa, cyber tak, sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah untuk hari ini. Sebab dalam dunia cyber tu sebenarnya mewakili diri kita dah ada dalam tu. Dan bayangkan di dalam tu tidak adanya satu badan pengawal yang buat roadblock, tahanan dan membuat mencekup orang, menangkap orang dalam dunia cyber tu tak kuat, maka akan berlakulah satu perkara yang tidak stabil yang mana kita tak boleh tahu bila masanya. Mungkin 2 tahun 2-3 tahun akan datang
generasi yang mana budak umur 10 tahun dah boleh buat sesuatu perkara yang luar biasa mengganggu ketenteraman dengan umur 10 tahun. Kalau dunia hari ini kita boleh rasa terancam dengan keganasan, dengan tindakan terorisme melalui fizikal. Tapi dunia cyber hari ini gerakan ke arah itu bila masuknya teknologi 5G dan pergerakan internet yang semakin laju, semakin cepat. Jadi banyak tindakan-tindakan teknologi, wujudnya teknologi baru yang seiring dengan teknologi 5G tadi. Saya bagi gambaran sebagainya contoh, dulu tidak ada online streaming. Betul. Sebab internet slow. Hari ini online streaming tu dah terlampau biasa. Kita ada Netflix, iFlix dan macam-macam lagi. Yang mana orang dah semakin tak tengok TV. Betul. Orang bergantung pada handphone. Kalau ikut statistik Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia, 7 jam sehari. Kan saya pernah bertanya dengan 7 Iris. jam sehari. 7 jam sehari dan itu logik juga sebab kita bangun tidur akan cari handphone. Sampaikan hampir semualah saya berjumpa 24 juta pengguna media sosial di Malaysia ni. Saya rasa 24 juta ni persentage yang sangat tinggi untuk mengidap penyakit nomofobia. Nomofobia ni maknanya dia penyakit handphone tak ada kejap dia jadi resah. Dia tersilap handphone kadang-kadang pun dia rasa tak boleh. Kalau tertinggal kat rumah dia patah balik. Sanggup patah balik rumah ataupun ambil cuti patah balik rumah nak ambil handphone semata. Jadi benda tu kebergantungan kita hari ni ataupun semakin mendatang semakin memberikan kesan yang buruk pada kita. Bila cakap tentang 5G, kalau kupasan dia kena satu topik khas 5G. Kena panggil, saya suka kalau kata kita punya Tun Daim bercakap tentang 5G. Saya sangat sokong dengan dia punya pendapat. Kau panggil. Betul. Dulu orang tak ada telefon, orang kata gila lah orang ada telefon. Sekarang yang tak ada telefon tu yang gila. Betul. Pesanan daripada pihak Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, kita sebagai pengguna cyber, sekiranya anda teknologi lover, pencipta teknologi, pastikan anda juga adalah pencipta kepada prevention part. Pencegahan ni bermula dengan diri kita dan orang di sekeliling kita. Kalau ada adik, dia tak ada anak, dia ada adik, abang, mak, ayah, didiklah mereka, bagikan kesedaran semaksimum mungkin. Sebab dunia cyber ni adalah dunia yang bukan sahaja tidak ada sepadan, dan dia adalah dunia yang tidak pernah tidur. Dan kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan terhadap pengguna di Malaysia ni berkenaan bantuan digital, harus berhati-hatilah. Sebab apa yang anda lakukan hari ini, anda telah merosakkan ekonomi di negara kita. Ramai orang yang akhirnya terjebak dengan pelaburan digital ni, membuat pinjaman dan sebagainya, merosakkan kehidupan mereka, yang mana dari sudut agamanya, benda tu akan dituntut kemudian hari. Dan dia memberikan dosa yang berantai. Akhirnya membuatkan anda akan dituntut balik kemudian hari. Dan insya-Allah kita pun dalam proses juga, dalam mungkin kita menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah terlibat dalam kegiatan jenayah Kuala Putih ini, supaya mereka yang di dalam yang terlibat ini perlu peka dan supaya jenayah sebegini dapat diatasi. Baik, penuh kupasannya. Terima kasih Encik Siraj.